Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, kita bersua kembali pada malam ini untuk menyambung muka surat 9. Latihan yang kita bincang pada sesi lepas iaitu nombor 8, penggunaan dhu. Okey, dia bagi sedikit nota panduan penggunaan dhu dalam ayat 1 sampailah ayat yang ke-5 bagi latihan nombor 8. Di bawahnya latihan ke-9. Iqra al-amthilata, baca contoh-contoh berikut. Thumma, kemudian hawwilil jumlatal atiyah. Okey, tukar ayat yang diberikan berikut mislaha, sebagaimana contoh. Okey, alif, ba, jim, dal. Baik. Jadi diberikan hadha rajulu dhu malin kathirin. Okey. Contoh diberikan hadha talibu dhu khuluqin. Pelajar ini mempunyai akhlak. Maksudnya pelajar ini berakhlak. Difahami biasanya berakhlak yang mulia lah. Jadi hadha diguna ismu isyarah. Okey, ismu isyarah mudzakkar, bilangannya mufrad. Okey. Kemudian at-talibu, pelajar yang ditunjuk tu muzakkar mufrad. Lepas tu dhu pun mufrad. Jadi kalau mufrad digunanya dhu. Okey, kalau orang yang kita tunjuk itu jamak, at-talibu menjadi at-tullabu. Ismu isyarah turut kena jamak. Jadi haula'i. Tunjuk yang dekat kita guna haula'i untuk bilangan ramai. Haula'i kita bincang dulu, kebiasaannya diguna untuk orang. Okey. Sama ada lelaki ataupun perempuan, tapi untuk jumlah yang ramai. Baik, jadi perkataan dhu juga kena jamak. Jadi jamaknya ialah dhawu. Okey, tuan-tuan, perkataan dhawu ni dia ada waw. Okey. Jadi waw itulah yang menunjukkan jamak. Jim, hadhihi talibatu dhatu khuluqin. Hadhihi, ini, tunjuk yang dekat, seorang perempuan. At-talibatu, pelajar perempuan. Jadi samalah tu ya, jantina sama, bilangan sama. Jadi kalau mudzakkar disebutnya dhu, muannas disebutnya dhatu. Okay, dhatu dengan makna yang mempunyai. Dhatu di sini maksudnya mempunyai. Dia muannas kepada dhu. Okey, bukan makna zat yang kita bincang dalam bab ilmu al-kalam usuluddin. Okey, dhatu di sini maksudnya
yang mempunyai ataupun mempunyai. Jadi zatu dari segi bilangannya ialah mufrad. Okey. Jadi jantinanya muannas. Baik. Haula'i at-talibatu. Haula'i tunjuk yang dekat untuk bilangan ramai. Okey, at-talibat jamak. Ini jamak apa? Jamak muannas salim. Jadi jamak bagi zatu ialah zawatu. Okey, zawatu ialah jamak bagi zatu. Jadi zatu jantinanya muannas, bilangannya jamak. Jadi kita kena seragamlah. Kalau guna mufrad, semua mufrad. Okey, kalau guna jamak, tak, orang, semua kena jamak. Termasuklah ismu isyarah. Okey. Nombor 1, hadha ar-rajulu dhu malin kathir. Okey, lelaki ini, terjemahannya lelaki ini. Kalau kita jumpa ayat, tak, dia lepas hadha ada alif lam. Jadi masa terjemah kita akan terjemah secara terbalik. Lelaki ini, okey, dhu malin kathir, mempunyai harta yang banyak. Jadi perkataan hadha hadha ni isim. Dia duduk di awal ayat. Maka ini ialah jumlah ismiyah. Mana-mana isim yang duduk di awal ayat, maka dia dikira sebagai mubtada. Okey, ini mubtada. Ar-rajulu, okey, fathah yang kedua yang ada alif lam ni bukan khabar. Khabarnya ialah kataan yang bergaris, iaitu zu. Okey, zu ni dikira sebagai khabar. Dia juga merangkap mudhaf. Okey, mali mudhafun ilaih. Okey, kita letak sifat lepas tu. Kathirin. Kathirin ni sifat kepada mali. Sebab tu baca kathirin. Okay, lelaki ini mempunyai banyak harta. Jadi kalau khabar, hukumnya marfu'. Jadi di sini kita guna zu ni tergolong dalam kategori kata berlima, al-asma'ul khamsah. Okay, marfu'nya bukan dengan baris. Okay, marfu'nya iaitu dengan waw. Baik, jadi kalau kita jamakkan lelaki ni, dia akan jadi ar-rijal. Okey, untuk ba kita jamakkan dia. Bila jamak, hadha ni kena baca hadihi, haula'i lah. Tak boleh kekal hadha, maka kena baca haula'i. Lelaki-lelaki ini, okey, haula'i ar-rijalu. Apa dia? Zawu. Okey. Apa dia? Zawu malin kathiri. Jadi yang berikutnya sama je lah. Okey, jadi orang tanya kita, ni zawu ni, sebab apa ada waw yang kedua yang mati ni? Waw ni menandakan ramai. Okey. Waw ni dia menandakan ramai. Jadi kalau kita guna ar-rijal, tak jamak. Ismu isyarah pun kena jamak. Yang ni pun kena jamak. Okey. Baik.
Jadi kalau kita tulis tu kena hati-hati lah ya. Sebab apa? Sebab wa ni ada dua. Bila ada dua, kita kena faham lah ya. Sebab apa? Untuk menunjukkan ramai, lebih daripada dua orang, kita kena guna jamak. Ini dia mengikut konsep jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, kalau dia dii'rab sebagai khabar, hukumnya marfu'nya dengan waw. Okey. Baik. Kalau ni orang lelaki, kalau orang perempuan, dalam bahasa Arab dia tak ada ar-rajulatu. Okey, jadi tak bolehlah ikut akal kita kata tambah ta marbutah jadi perempuan, tak boleh. Jadi kena ikut penggunaan orang Arab. Jadi ambil hadhihi lah ya. Sebab nak kata perempuan, hadhil mar'atu, perempuan ni, biasanya perkataan al-mar'atu ni biasanya merujuk sama ada satu perempuan dewasa. Okey, yang kedua, isteri pun boleh. Sebab Nabi sebut imra'atun salihatun. Al-mar'atu salihatu. Maksudnya isteri. Bergantung kepada ayat. Hadhil mar'atu, si perempuan ini, jadi al-mar'atu ni muannas, hadhihi muannas. Jadi bila dia ada alif lam, terjemahnya terbalik. Kalau zu itu muzakkar, muannasnya disebut zatu. Okey, digunanya ta ni. Okey, ta maftuhah, pelik sikit. Dia tak guna ta marbutah. Biasa kalau perempuan seorang, biasa diguna untuk perempuan seorang, di hujungnya ta marbutah. Macam inilah al-mar'atu. Okey, ada sebahagian perkataan yang diguna dalam budaya Arab, diguna ta marbutah. Jadi kita kena akurlah. Okey, hadhil mar'atu zatu malin kathiri. Jadi perkataan zatu ni bilangannya mufrad. Sebab apa? Al-mar'atu mufrad. Ini pun mufrad. Okey, dan sebab apa baca bagi depan? Sebab zatu dalam ayat ini dii'rabkan sebagai khabar. Khabar hukumnya marfu. Kataan zatu ini walaupun dia muannas kepada zu, dia tak masuk dalam kata berlima. Dia tak masuk dalam al-asma'ul khamsah. Maka marfu'nya dengan baris. Baik. Hadhil mar'atu zatu malin kathir. Jadi kalau ada yang baca hadhil mar'atu zu juga, dia guna za dengan waw juga, maknanya sampai orang faham, tapi nahunya salah. Okey. Jadi kalau ramai, al-mar'ah ni, mar'ah ni pelik sikit tuan-tuan. Dia mufrad. Disebut al-mar'atu. Kalau muthanna disebut al-mar'atani. Kalau jamak, Arab sebut an-nisa'u. Mana gitu? Mufrad ni tak ada jamak. Mengikut kataan mufrad. Okey, kalau muslimatun, jamaknya muslimat. Jadi adalah. Dia punya kata dasar mufradnya tu. Yang ni jauh berbeza, tak ada kaitan langsung. Dia sudut huruf lah. Tapi Arab guna jamak bagi al-mar'atu ialah an-nisa. Ada satu pandangan disebutnya an-niswatu. Baik. Jadi bila yang ni jamak haula'i lah kita guna. Haula'i nisa. Haula' ni
dia boleh diguna untuk ramai lelaki ataupun ramai perempuan. Tak ada masalah. Cuma kita jangan silap baca. Haulai ni macam tadi jugalah. Hamzah ni dia tak boleh baca baris lain. Dia fix tetap selama-lamanya dengan baris bawah. Tak boleh kita nak tukar baris atas, bosan dah baca baris bawah. Tukar baris haula'a ataupun haula'u, tak boleh. Jadi apa yang tak boleh kita kena akurlah. Sebab ini bahasa Arab. Jadi apa-apa yang pelik tu, kalau tanya saya pun sebab apa, wallahu a'lam. Itu je lah. Haula'in nisa, jamak bagi zatu di sisi Arab, mereka jamakkan dia mengikut kaedah jamak muannas salim. Jadi ditambahnya alif ta di hujung. Ditambahnya alif ta. Alif ta ni lah. Tak, kalau muslimatun kita buat ta marbutah, maka tambah ada alif ta di hujung. Muslimat. Mukminatun buat ta marbutah, tambah alif ta di hujung. Mukminat. Dan sebab apa muncul waw ni? Kalau kita bincang muncul waw ni, samalah seperti kita kata macam ummun. Ummun. Seorang ibu. Ummani, dua orang ibu. Tiba-tiba bila jamak ummahat, ada ha pula muncul. Jadi bila muncul tu kita terima lah ya. Itu penggunaan orang Arab. Nak cerita panjang yang tu. Jadi secara mudahnya kita kata ini penggunaan di sisi Arab. Haula'in nisa'u dhawatu, okey, sama je lain, malin kathirin. Yang lain tak berubah. Yang penting yang ni jamak. An-nisa pun jamak, haula pun jamak. Gitu. Jadi kalau kita baca silap guna mufrad, orang faham nahwunya salah. Jadi alang-alang kita belajar, alang-alang tu kalau boleh kita pastikan bukan setakat maknanya sampai, tapi nahwunya tepat. Okey, alhamdulillah selesai. Ada 1, 2, 3, 4 tu. Kita berpindah kepada nombor 10. Nombor 10 muka surat halaman yang ke-10. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Okey, jadi pengarang ingatkan kita, dia kata la'alla ni dia salah satu daripada rakan inna. Kita ada belajar dulu inna dan rakan-rakan dia, inna, lepas tu anna, kan, lepas tu lakinna, lepas tu ka'anna, kemudian la'alla, laita. Okey. Jadi la'alla ni bagaimana kita maklum, maknanya mudah-mudahan, dengan harapan. Kita mengharapkan sesuatu perkara yang akan berlaku, dan perkara itu kemungkinan besarnya boleh berlaku. Harapan yang optimis. Ada satu lagi geng dia, laita, yang pernah kita sebut dulu. Laita maknanya harapan jugalah, mudah-mudahan, tapi biasanya dengan makna yang sukar tak dicapai ataupun yang mustahil. Ataupun laita juga kita guna untuk gaya bahasa sesalan. Kita ingat perkara yang lepas. Lari dah umur 50 dah. Kalaulah aku boleh kembali muda, umur 20. Jadi bolehlah guna laita. Satu impian yang tak akan tercapai. Baik. Jadi arahannya ialah adkhil, masukkan la'alla 'alal jumalil atiyah di atas ayat-ayat berikut. Ilman, okey.
Ingat dia kata, la'alla ni saudara tak. Adapun salah satu daripada saudara inna. Tayyib, huwa bi khair. Dia baik. Huwa dia lelaki, tak seorang. Bi itu asalnya dengan khair, baik. Jadi kalau terjemah by word, nak terjemah literally, nak huwa bi khair, dia dengan baik. Jadi kurang eloklah terjemah tu, dia berkeadaan baik, dia okey. Okey, jadi kalau kita nak masukkan la'alla, akan berlaku sedikit perubahan. Okey. La'alla letak di awal. Okey, kemudian kita campur apa? Campur huwa. Jadi tak boleh kita kekalkan la'alla huwa, tak boleh. Kalau huwa ni dia bersambung dengan mana-mana isim sebelumnya, mana-mana kalimah sebelum dia, okey, mana-mana huruf, okey, maka huwa akan berubah. Baik, jadi apa perubahannya? Jadi huwa ni tak boleh kekal macam ni. Jadi kita kena ubah sikit lah. Tukar kepada hu. Okey, jadi kalau huwa, dia akan bertukar jadi hu. La'allahu, mudah-mudahan dia. Yang ni banyak diguna dalam Quran. Ada diguna dalam Quran, yang banyaknya la'allakum. La'allahu ni, kalau tak silap saya, ada diguna dalam surah Taha. Ketika Nabi Musa alaihissalam diarah pergi nak bertemu Firaun. Para nabi ni tuan-tuan, dia bukan setakat nak baca kitab dia. Kalau kita bukan setakat baca Quran, bukan setakat semayang, bukan setakat puasa, bukan setakat haji. Okey, kalau macam tu saja, tak sampailah matlamat dihantar Nabi. Yang hantar Nabi ni untuk betulkan semua benda, termasuk negara, pemimpin, masyarakat, keluarga. Jadi Nabi Musa ni, dia dihantar oleh Allah Ta'ala bersama dengan adiknya Harun. Allah sebut, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua berjumpa Firaun, menghadap Firaun untuk sampaikan risalah dakwah Islam, agama tauhid. Agama yang dibawa oleh Musa juga agama Islam, bukan agama Yahudi. Jadi ayat ini ayat 43. Ayat 44, faqula lahu, wahai Musa dan Harun, katalah, okey, sampaikanlah kepada Firaun qaulan layyina. Bila bercakap dengan Firaun, cakaplah dengan ucapan yang lunak, yang lembut. La'allahu, dalam ayat ini, ayat 44 tuan-tuan. La'allahu, mudah-mudahan dia, okey, yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan yakni Firaun ni dia mengambil peringatan apa yang kamu butuh sampaikan. Aw yakhsha, adapun dia takut akan apa yang diancam dia menentang agama Islam ni, maka di sana ada ancaman dosa dan neraka. Baik. Jadi perkataan la'alla disebut di sini. Baik. Jadi la'allahu bi khair. Bi khair kita kekalkan dia. Yang depan itulah la'alla, campur huwa jadi la'allahu. Baik. Berikutnya nombor 2, la'alla campur hum. Ini mudah. Hum kita sambung sahaja. Okey. La'allahum. Lam dengan ha simpul boleh sambung. Maka kita sambung saja la'allahum. Tak perlu tukar macam huwa jadi hu.
Baik, kalau hiya, jadi la'allaha. Mudah-mudahan dia ni dia perempuan lah, ya. Jadi kalau ramai, nah mereka perempuan, jadi la'allahunna, la'allahunna, gitu. Jadi yang ini pun sama juga, kita macam la'allahum tadi, kita sambung saja. Anta bi khair, anta dia akan jadi la'allaka. La'allaka ni ada disebut antaranya, kalau tak silap saya, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Taha, okay, ada, dan dalam surah Asy-Syu'ara. Okay. Seawal ayat yang ketiga dalam surah Asy-Syu'ara disebut la'allaka. Sebagaimana yang telah saya pernah sebut dulu, surah Asy-Syu'ara menampilkan 7 kisah Nabi yang lain. Di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menampilkan 7 kisah Nabi. Bermula dengan Nabi Musa, berikutnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai Nabi Syuaib. Ada 7. Jadi Nabi SAW bila berdakwah kepada bangsa Arab, termasuklah kaum keluarganya sendiri, ramai juga yang menentang, Abu Lahabnya, dan sebagainya. Jadi bila bangsa dia sendiri, bangsa Nabi ini menentang dan tegar menentang, tak nak terima risalah dakwah Islam, bahkan mengugut lagi untuk mengazab sahabat-sahabat lain, dan ramai juga sahabat lain yang telah pun diazab, diseksa, ada yang dibunuh, ada yang terpaksa Nabi arahkan berhijrah ke Al-Habasyah. Jadi Nabi pun sebagaimana manusia yang lain ada perasaan juga sedih. Nabi pun sedih. Bila Nabi rasa sedih, Allah Ta'ala pun turunlah. Sedih sebab lantaran kaum dia menentang keras. Jadi Allah Ta'ala pun turunlah surah Asy-Syu'ara. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kemudian dalam ayat yang ke-10 disebut wa idnada rabbuka Musa. Sebutan Nabi yang pertama dalam surah Asy-Syu'ara tentang Musa. Wahai Muhammad, jangan sedih. Apa yang kamu alami ini, Nabi-Nabi terdahulu juga dah diuji. Juga umat mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi Nabi pun diperingatkan kisah Musa alaihissalam. Jadi dalam ayat ketiga disebut la'allaka. Kalau antum la'allakum. La'allakum antum bi khair, la'allakum bi khair. Jadi kalau kita buka dalam bab puasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, hujung tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua, kata Allah, berjaya mencapai peringkat atau tahap takwa. La'allakum tattaqun. Kalau anti jadi la'allaki, antunna la'allakunna, mudah. Ana la'alli. La'alli. Jadi ana ni tuan-tuan, dia bertukar menjadi ya. La'alli. Kita tak boleh kekalkan la'alla ana, tak boleh. Jadi ayat yang ke-9, la ana najihun, la'alli najihun. Makna apa? Mudah-mudahan saya berjaya. La'alli najihun. Jadi kalau ramai,
Nahnu lah kan. Nahnu ramai. Kalau berjaya, najihuna. Najihuna ni kita terjemah berjaya, tapi kataan yang diguna oleh pengarang ialah isim. Najih isim. Okey, bilangannya seorang. Ramai, najihuna. Okey. Ini ialah jamak mudzakkar salim. Jadi bila kita buat ayat ringkas, dah cukup dengan dua patah perkataan menepati syarat. Ini mubtada, ini khabar. Okey, nahnu, kami semua ni, najihun, berjaya. Okey, jadi kalau nak buat mudah-mudahan nahnu ni kena ubah. Okey, jadi la'allana. La'allana najihun. Baik. Semasa kita belajar dulu tajuk la'alla, tajuk inna sampailah sahabat dia la'alla laita. Kita kata la'alla inna dia di isim dia, hukumnya mansub. Okey, inna dia ada khabarnya, hukumnya marfu'. Samalah la'alla. La'alla ada isimnya, di sini isim la'alla ialah na. Okey. La'alla juga ada khabarnya. Mana khabarnya? Najihun. Okey, kalau kita kata khabar bagi inna marfu', begitulah. Okey, khabar bagi la'alla juga marfu'. Kata yang kita pilih di sini ialah jamak. Namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau berada pada posisi hukum marfu', maka kita kena pilih waw. Okey, mesti guna apa? Waw. Bila guna ya? Kalau dia berada pada posisi hukum mansub ataupun majrur. Jadi kalau ada yang baca la'allana najihin. Okey, jangan pelik ya. Sebab apa? Sebab kesilapan ini bukan setakat kita saja orang Melayu yang belajar Arab ni silap. Tersilap. Tapi orang Arab sendiri pun tuan-tuan. Kadang-kadang kita bercakap. Jadi orang Arab pun kadang-kadang tersasul juga. Walaupun bahasa mereka. Jadi kalau kita boleh pegang kepada kaedahnya itu, boleh aplikasikan dia, alhamdulillah. Mudah-mudahan bila kita buat latihan banyak-banyak ni, biar akan lekat insya-Allah. Okey, jadi jawapannya la'allana najihun. Kataan la'alli ada dalam Quran. Okey, la'allana, saya ambil la'alli dulu ya. Jadi lepas ni kalau kita baca Quran, kita baca, jumpa ta'alli. Antaranya dalam surah Yusuf alaihissalam. Okey, dalam surah Yusuf. Okey, bila raja bermimpi, dia tengok ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan. Dalam mimpinya itu diperlihatkan kepadanya dalam mimpi dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lepas tu dia tengok pula slot yang kedua, diperlihatkan kepadanya 7 tangkai gandum yang hijau-hijau semuanya. Kemudian sebelah dia ada 7 tangkai gandum yang kering-kering. Dia pun pening, tak tahu makna apa. Raja ni pun panggillah menteri dia. Dipanggil menteri dia bersidang, urgent. Dia kata qala al-malik inni ara 7 baqaratin simani ya'kuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'bun. Dia kata wahai pembesar-pembesar aku, kita kata menteri-menteri lah. Aku telah lihat 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai gandum yang kering-kering. Wahai sekalian menteri, berilah pandangan aku terhadap mimpi aku ini, jika kamu semua mampu untuk mentadbir mimpi.
Jadi para menteri ini tak ada jawab. Nah, last sekali mereka kata qalu adghathu ahlam, wahai tuanku, ini mimpi-mimpi karuk lah dia, tak ada makna-makna pun. Dia kata adghathu ahlam, ni nightmare je, mimpi karuk je, tak ada makna. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami pula tak pandai nak takbir mimpi ni tuanku. Ayat berikutnya sebut waqala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Jadi tengah-tengah dalam keadaan begitu, ada seorang tu yang dikatakan dia kerjanya tuang air kepada raja dan menteri. Dia tuang air kepada raja, tuang air kepada menteri. Dia pun dengar perbualan tu tak berani nak sapuk, biar selesai dulu. Lepas selesai menteri kata kami semua tak mampu, tak tahu. Dia kata, wahai tuanku, kalau tuanku hantar saya ke penjara, di sana ada seorang pemuda. Namanya Yusuf. Dia pandai. Jawapan ada dengan dia, insya-Allah. Bukan gitulah. Jadi si pemuda yang tuang air tadi pun dia hantarlah ke penjara. Jadi ayat yang ke-46 disebut Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Wahai Yusuf, wahai orang yang sangat aku percaya, tolonglah beri pandangan kamu, tolonglah tafsirkan mimpi raja ni. Raja tengok 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, dia makan 7 ekor lembu yang kurus. 7, dan raja pula tengok dalam mimpi dia ada 7 tangkai gandum yang hijau, sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang kering. Ayat ini berakhir la'alli, ada la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamu. Jadi ayat ini tuan-tuan, dia ada la'alli dan ada la'allahum. Okey, dia kata mudah-mudahan aku dapat makna ni, aku kembali balik bagi tahu kepada orang, bagi raja, bagi orang. Okey, la'allahum ya'lamu, mudah-mudahan mereka semua tahu makna mimpi tersebut. Jadi kalau tuan nak tengok cerita dia, bolehlah baca surah Yusuf. Tengok terjemahan dia. Okey, jadi dalam ayat tadi saya baca dia ada la'alli, ada la'allahu. Jadi kalau la'alli tu la'alla campur ana, la'allahum, la'alla campur hum. Okey, yang ke-11 al-mudiru fi ghurfatihi. Pengetua tu ada dalam biliknya. Okey, al-mudiru. Jadi kalau kita kata pengetua ada tak sekarang? Jadi kalau ni mau kata barangkali ada. Dah tak keluar lagi tadi. Dia kata la'alla. La'alla al-mudir. Okey, rariru. Baca ra. Okey, sebab apa baca ra? Sebab al-mudir di sini dia bukan lagi mubtada, dah bertukar menjadi isim la'alla. Al-mudir jadi apa? Ismu la'alla. Hukumnya apa? Hukumnya mansub. Kalau mansub, mesti baca bagi atas. Baik. La'alla al-mudira, mudah-mudahan. Okey, pengetua tu fi ghurfatihi, berada di biliknya. Baik. Jadi mana khabar la'alla? Khabar la'alla gandingan fi ni dengan ghurfah. Okey, gandingan fi dengan perkataan ghurfah. Okey, dikira sebagai khabar la'alla. Okey. Jadi dhamir yang kita guna ni kena sesuailah dengan al-mudir. Kalau al-mudir ni muzakkar dan seorang, dhamirnya muzakkar dan seorang. Baik, al-ikhtibaru sahlun. Okey, yang ke-12, al-ikhtibaru sahlun. Ujian tu mudah. Baik. Kataan al-ikhtibar
Okey. Kalau saya buang alif lam, nah, dia akan baca ikhtibaru bertanwin. Okey. Alif yang sebelum kha ni tuan-tuan, dia tidak boleh sama sekali. Langsung tak boleh ditulis hamzah. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan jumpa dalam penulisan orang Arab dalam Facebook ke mana-mana dah, cokoh ada hamzah. Tak boleh salah. Sebab ini namanya hamzah wasal. Bukan hamzah qata. Okey, jadi sebab apa dia hamzah wasal? Sebab dia merupakan masdar yang terbentuk mengikut wazan ifti'al. Okey, jadi ini apa dia? Hamzah wasal, bukan hamzah qata. Jadi hamzah wasal tak perlu tulis hamzah. Baris pun tuan-tuan tak perlu tulis. Dan nak baca macam mana? Ikut kaedah huruf yang ketiga. Ta ni baca bawah, hamzah wasal baca bawah. Okey. Jadi kalau orang tanya kita baca macam mana? Tak, baca bawah. Kita tulislah sementara. Tak mudahkan orang. Tak tulis pun tak ada masalah. Baik. Jadi hamzah wasal ni kalau dia duduk di tengah-tengah perkataan, duduk di tengah, ada satu huruf, dua huruf sebelumnya mendahului dia, maka barisnya tidak akan. Hamzah wasal ini tak boleh dibaca dengan baris bawah itu. Jadi sekarang kataan ikhtibar, saya masukkan alif lam. Sekarang dia dah duduk di tengah-tengah kataan. Ada alif lam, dua huruf mendahului dia. Maka barisnya ni tak boleh kita baca al-ikhtibar. Jadi nak baca macam mana? Baris bawah ni dia akan dipindah kepada huruf sebelumnya, itu lam. Maka kalau tanya kita baca macam mana ni Ustaz? Kita baca al-ikhtibar. Okey, kita baca al-ikhtibar. Mungkin ada orang yang belum pernah lagi dengar, tak? Jadi baru belajar. Jadi ada yang mengambil jalan mudah al-ikhtibar. Peringkat awal saya terima je lah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab baru belajar. Belum lagi tahu. Jadi belum lagi kenal nak bezakan di antara hamzah wasal, hamzah qata. Okeylah. Tapi kalau dah lama dah belajar kan, dah tahu dah beza, kalau boleh kita baca pun mestilah betul. Baca macam mana? Al-ikhtibar. Kita baca dengan naqal. Dipindahkan baris hamzah wasal kepada lam. Jadi lam tidaklah disebut al, lam tak matilah, lam baca bawah. Baik. Al-ikhtibaru sahlun. Okey, peperiksaan tu mudah. Ujian tu mudah. Jadi kalau kita nak masuk, kalau kita masukkan la'alla ke depan, la'alla ni akan buat sedikit perubahan. Al-ikhtibar asalnya mubtada, dia akan bertukar menjadi ismu la'alla. Lepas tu hukumnya menjadi mansub. Kalau mubtada marfu', ismu la'alla mansub. Jadi kena baca bagi atas. Sahlun ni apa? Asalnya khabar kepada mubtada. Sekarang khabar la'alla. Khabar la'alla hukumnya marfu'. Marfu' bagi depan lah. Kalau tak ada alif lam, baca tanwin. La'alla al-ikhtibar. Jadi tuan-tuan kalau baca macam ni kalau kita baca, tadi saya ajar al-ikhtibaru mula dengan hamzah wasal. Al-ikhtibaru. Jadi kalau kita mula dengan la'alla, la ni pun jangan baca panjang. Sebab apa? Ada orang dia baca, Ustaz, kan ada alif ni panjanglah sikit. Tidak. Okey. Ini sini kena baca laju. Jangan baca panjang. Baca la'alla al-ikhtibara. La'alla al-ikhtibara sahlun. Jadi ini perlu kepada latihan sikitlah. Jadi kita pun baru belajar ni, kadang-kadang lidah pun kerah lagi dah. Jadi kena buat latihan. InsyaAllah akan datang jadi lembut. Okay.
Yang ke-11, اقرأ المثالين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية. Jadi kita baca dua contoh yang diberikan di bawah ni, alif ba tu. Kemudian lengkapkan ayat. Ayat tu ada tempat kosong. Nah, dengan meletak kataan ghalin atau ghaliyatun, tempat yang kosong, pada tempat kosong. Kataan ghalin ni tuan-tuan, nah, dengan ghaliyatun, makna kedua-duanya sama saja, iaitu mahal. Cuma bezanya jantina. Ghalin muzakkar, ghaliyatun muannas. Okey, ghalin walaupun lam itu dibaca dengan tanwin, tak, baris bawah dua. Yang ni walaupun dia tulis lam ni dengan baris bawah dua, tuan-tuan yang kata, oh, tak, mesti majrur. Ghalin ni tuan-tuan asalnya ialah ghaliyun. Ada ya. Lepas lam tu ada ya. Ya tu bertitik. Okey, berbaris. Dibacanya kalau marfu' ghaliyun. Okey, ini asal dia. Jadi orang Arab ni bila mereka nak sebut perkataan yang berakhir, kataan yang tanpa alif lam, yang berakhir dengan ya, nah, yang berbaris, yang hidup, dan sebelumnya ni ada baris bawah. Kalau mereka baca ghaliyun, baca begitu mereka rasa berat. Jadi mereka pun buanglah ya ni. Okey. Jadi mereka buang ya sebagai ganti, tak, mereka tambahkan baris bawah satu lagi untuk lam. Maka lam pun jadilah ghali. Okey, jadi ghali ni asalnya ghaliyun. Ini muzakkar ke muannas? Ini muzakkar. Ini pun muzakkar juga. Jadi kalau muannas disebutnya ghaliyatun. Gitu. Tengok ya, ya ni muncul kembali. Barulah tambah ta. Sebab ada orang kata, Ustaz, kalau muannas tambah ta ghalatun. Bukan. Ghaliyatun. Ya tu muncul kembali. Jadi dia buang ni sebab apa? Sebab berat. Macam tadilah saya dengar. Baik, hadzal qalamu ghalin. Pen ini mahal. Okey? Dia sebut asluhu, asalnya ghaliyun. Okey? Berlakulah pembuangan ya, maka dibaca ghali. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini, jam tangan lah ya. Jam ini mahal. Jadi kita guna ghaliyatun sebab apa? Nak samakan jantina tu. Sa'atu mu'annath, hadhihi mu'annath. Ghali muzakkar, al-qalam muzakkar, hadha muzakkar. Jadi ayat kita kena sampai maksud, dan betul nahunya, termasuk jantina. Tai al-kutubul arabiyyatu, kitab-kitab. Nah, bahasa Arab tu. Jadi perkataan al-kutub ini tuan-tuan jamak. Dalam tajuk mufrad dan jamak. Okey, bagi benda, bagi benda, kalau kita sebut al-kitabu. Al-kitabu apa dia? Sebuah buku. A book. Jadi ketika mufrad tidak ada ta marbutah. Okey? Saya sebut ta marbutah dulu. Dia ada lagi tanda-tanda muannas yang lain seperti alif mamdudah, alif maksurah. Okey. Jadi ketika mufrad tidak ada ta marbutah, secara mudah tidak ada ta marbutah, maka perkataan ini dihukumnya muzakkar. Jadi kalau
Ada ta marbutah, al-kitabatu muannas. Kalau sebut al-kitabu buku. Ya. Al-kitabatu bukan buku betina, tuan-tuan. Al-kitabatu maksudnya satu jenis penulisan. Jadi penambahan ta di situ memberi makna lain. Bila ada ta marbutah ketika mufrad, maka perkataan tu dihukumnya muzakkar. Jadi kalau bahasa Inggeris a book. Sebuah buku. Kalau banyak buku bahasa Inggeris mudah. Tambah aja s kat belakang. Okey, biasa tambah s kan. Jadi kalau Arab kalau tambah s tambah sin, al-kitabus, mudah juga. Jadi Arab dia ubah menjadi al-kutubu. Okey. Jadi kalau bahasa Inggeris ni tak ada jantina. Sebuah buku ke, banyak buku ke, macam itulah tak ada jantina. Laki ke perempuan. Kalau yang ni ditanya muzakkar. Kalau yang ni ditanya muannas. Ini muzakkar ke muannas? Muzakkar sebab ketika mufrad tidak ada ta marbutah. Ini muzakkar ke muannas. Peliknya tak ada pun ta marbutah ya. Sebab apa muannas? Jamak. Okay, sebarang benda. Ingat sebarang benda. Bila dia bertukar saja kepada jamak, kataan jamak ini walaupun tak ada ta marbutah, dihukumnya muannas di sisi penggunaan orang. Jadi al-kutubul arabiyyatu, jadi kita guna ghaliyatun fi baladina. Buku-buku Arab mahal di negara kita. Hadzal kitabu rakhisun. Kitab ini murah. Wadhaka, dan tu kalau kita nak tunjuk yang jauh kita guna dzalika. Nak guna yang dekat, nak tunjuk yang dekat guna hadza. Ini dekat, itu jauh. Jadi kalau tak jauh sangat kita guna dzaka. Okey, wadhaka ghalin. Jadi dzaka itu buku tu ghalin. Okey, dia ghalin itu muzakkar. Baik, thalathah yang ketiga, hadzal mu'jam. Kataan al-mu'jam ni samalah kalau kita sebut al-qamus. Okey, saya ada al-mu'jam al-asasi. Saya ada al-mu'jam al-wasit. Istilah yang diguna Arab, al-mu'jam al-asasi, kamus asasi. Al-mu'jam al-wasit. Arab biasa guna begitu. Tak salah guna al-qamus. Arab pun ada juga guna al-qamus. Kalau kita ada kamus apa? Qamus al-Marbawi. Laga Biru keluar al-qamus al-Tharid. Dia guna istilah al-qamus. Dua-dua sama saja. Jadi kalau tanya kita, bila sebut al-mu'jam ni biasanya tuan-tuan, bila sebut mu'jam ni dia kapasitinya, kuantitinya besar. Perbincangannya detail. Itu biasanya al-mu'jam. Baik. Hadzal mu'jam bi mi'ati riyal. Kamus ni harganya 100 riyal. Huwa ni ia. Biasa kita kata dia lah. Jadi untuk kitab, untuk kamus ni ialah. Huwa ghalin. Ia mahal. Jadi perkataan huwa ni boleh juga kita rujuk kepada benda. Okey, janji benda tu satu dan muzakkar. Jadi kalau al-mu'jam bilangannya mufrad. Jadi kalau orang tanya kita, apa jamaknya? Al-mu'jam. Satu kamus. Bila jamak Arab sebut kita ikut Arab sebut al-ma'ajim. Okey, dan mufrad Arab sebut al-mu'jam. Jadi ini muzakkar ke muannas? Muzakkar. Ini al-ma'ajim muannas. Sebab ini jamak. Okey, benda kalau bertukar jadi jamak, kataan jamak ini akan dihukum sebagai muannas.
Berikutnya hadhil hakibatu, ba ini, okey, kataan al-hakibah ba, jantinanya muannas sebab ada ta marbutah di hujung. Okey, bilangannya mufrad. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Okey, ghaliyatun maksudnya mahal. Jadi bila nak guna ghaliyatun, tengok jantina. Kalau jantinanya muannas, guna ghaliyatun. Ya, kalau yang depan tu kita guna muzakkar, maka belakang guna ghalib. Okey, tuan-tuan. Jadi perbincangan kita alhamdulillah kira berhenti setakat inilah untuk malam ni. InsyaAllah pada sesi depan kita akan masuk ad-darsu ats-tsani. Manakala nombor yang ke-12 tu saya tinggalkan sebab ini melibatkan adab ma'dud. Nantilah kita bincang akan datang adab ma'dud. Dulu kita dah bincang dah sampai 100, sampai 99. Nanti kita akan sambung lagi akan datang. Jadi insyaAllah kita sambung akan datang minggu depan muka surat yang ke-11 insyaAllah. Pelajaran yang kedua insyaAllah. Jadi untuk makluman semua, pengarang kitab kita ni Profesor Ulfi Abdul Rahim ni, saya dapat berita baru beberapa hari lepas telah pun wafat, meninggal. Jadi dia ni memang asal daripada India, menetap lama di Arab Saudi dan mengajar di Arab Saudi, banyak menulis dalam bidang bahasa Arab dan bidang-bidang yang lain, dan sumbangannya sangat besar untuk Islam. Mudah-mudahan Allah masukkan beliau dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah manfaatkan seluruh ilmunya sebagai khazanah mizan dia insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum lagi insya-Allah. Ustaz.